Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Al-Hakim Dende, DSU 20202543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Ilyas, DSU 2020253007. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul bin Muhammad Syahir, DSU 2020255668. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Firdaus bin Azman, DSU 20202554. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Wafi bin Azmi, DSU 20202462. Nama saya Nur Iman bin Bazrul Hisham, DSU 2020-24614. Kita sudah sampai di lereng amat indah, di bawah pelangi, dalam ufuk yang masih mencabar. Dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah, tenang dalam segala uji cabar dan debar. Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekata hidup, mengerti, dan berbudi. Kita wajar mendaki lagi, karena puncak yang jauh. Dalam gelora dan topan tak tercalar tekad kita. Karena kemerdekaan mengasuh kita bersuara dalam sopan, yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan, inti tonggak dan menara kebahagiaan. Kita datang bersama anak-anak yang sedia menyanyi, sehat, teguh, bertekad dan berani. Mengelilingi tasik, mendaki gunung, kita mengajar mereka berjiwa besar dan berbakti. Tanah air akan indah, megah dan bermaruah jika kita sentiasa mensyukuri anugerah Allah, dan bumi akan subur, makmur dan mewah jika kita bekerja dan berekrar hidup bersama. Tanah air memberi banyak, mesra mendekap kita. Kemerdekaan mendorong kita berdiri dan berbakti. Dan kita sudah sampai di lereng indah, pasti tetap mendaki juga, menyanggah musuh, menambah kawan, tanpa jenuh, khawatir juga tanpa rawan. Dan dalam alam baru, semangat kita wajar padu. Berjalan kita atas nama tanah air dan bangsa, bangga kerana merdeka, megah kerana bahagia. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu. Dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga. Kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar mengerti dan tekun hidup bersama. Sastrawan negara Datuk A. Samad Said atau nama sebenarnya Abdul Samad bin Muhammad Said merupakan seorang sastrawan tanah air yang banyak terlibat dalam bidang penulisan kreatif. Kerajinannya menghasilkan karya dan ketekunannya membaca karya-karya orang lain menjadi titik penentu. A. Samad Said ditabarkan sebagai sastrawan negara yang bersertai. Beliau berpendapat bahawa untuk melahirkan karya, karyawan tidak hanya bergantung pada bahan dan bakat serta kekuatan fikiran sahaja, tetapi yang penting ialah pembacaan dan pengalaman yang luas. Sastrawan negara Datuk A. Samad Said dilahirkan pada 9 April 1935 di Kampung Bimbit Dalam, Durian Tunggal, Melaka. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Raja, Singapura dari tahun 1940 ke 1946. Kemudian beliau telah melanjutkan pelajarannya di Victoria Institution sehingga memperolehi CJ Senior Cambridge pada tahun 1956. Pengalaman kerjaya sastrawan negara A. Samad Said bermula sebagai kerani. Kemudian beliau menjadi sastrawan di Akhbar Fikiran Rakyat, Utusan Melayu dan Berita Harian. Jawatan terakhir beliau ialah sebagai Ketua Pengembangan.
Oktober, The New Straits Times. Kini beliau menjadi penulis sepenuh masa yang aktif berkarya. Sepanjang kerjaya penulisan, beliau telah mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Malaysia. Antara anugerah yang diterima ialah Anugerah Penjual Sastra 1976, Sea Right Award 1976, Anugerah Sastra Negara 1985 dan Anugerah Sastrawan 1999. Datuk Samad Said ni punya anugerah yang lain yang diterima ialah anugerah ijazah kehormat Doktor Pendidikan Kesusastraan Opsi pada tahun 2003. Dalam usia awal 70-an, Datuk Samad Said masih cergas memenuhi undangan majlis sastera. Beliau sanggup mengembara sehingga ke kawasan pedalaman di Sarawak dan juga Sabah untuk menunaikan jemputan di samping membantu perkembangan sastera tanah air. Datuk Samad Said memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki oleh semua penulis. Beliau menguasai semua genre sastera sehingga kini Datuk Samad Said tidak jemu menghasilkan puluhan karya dalam genre novel, puisi, drama, cerpen dan esei. Karya beliau Selina telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Karya beliau juga telah diadaptasikan menjadi cerita drama pentas seperti Salina, Sungai Mengalir Lesu, Lantai Ti Pinky dan Memori di Hadapan Pulau. Keunikan, keistimewaan dan keikhlasan SN Datuk Samad Said berkarya sewajarnya menjadi model dan sumber inspirasi berkarya bagi generasi penulis muda masa kini. Datuk Samad Said dilahirkan di Kampung Belimbing dalam Durian Tunggal Melaka. Isterinya penyair iaitu Salmi Manja, rajin menulis sajak dan cerita. Beliau membaca pelbagai penulisan dari pelbagai bidang seperti politik, sosiologi, ekonomi dan psikologi. Ketika membaca, beliau akan mengeris atau menanda ayat-ayat dialog atau ungkapan yang menarik dalam karya-karya tersebut. Datuk Samad Said pernah menjadi pengarang di Utusan Melayu, Berita Harian, Kumpulan The Straits Times dan ketua pengarang di Akhbar Warta Tebrau. Semasa beliau menjadi pengarang Berita Harian, beliau pernah menyertai kursus korporat di Estrad Management College iaitu di England. Datuk Samad Said menjadi penulis sepenuh masa yang aktif berkarya. Sejak di bangku sekolah lagi, minatnya terhadap sastera mula berputik apabila beliau berjinak membaca karya sastera dalam dan luar negara seperti karya Ajib Rasidi, Rendra, Pramodia, Ashdiyat, Hamzah dan Wijaya Mala. Seterusnya, Datuk Samad Said membaca karya-karya terkenal barat seperti Oliver Twist, Wuthering Heights dan Elmire Folly. Novel-novel dari penulis tempatan juga mendapat perhatian beliau seperti Cinta Gadis Rimba, Balik dari Medan Perang, Dayang Fatimah dan Rumah Itu Duniaku. Selain itu, minat beliau dalam pembacaan karya-karya sastera tidak pernah luntur dan berkurangan. Penglibatan beliau dalam bidang penulisan bermula dengan karya-karyanya yang dihantar ke majalah remaja. Cerpennya yang pertama iaitu Hari Ini Hari Gembira disiarkan dalam mingguan Suasana iaitu pada 8 Oktober 1954. Mula dari bangku persekolahan hingga kini, Datuk Samad Said tidak pernah jemu menghasilkan puluhan karya dalam cerpen dan esei untuk mewarnakan dunia sastera di pesada tanah air dan antarabangsa. Antara karya besar yang dihasilkan ialah Salina, Al-Amin, Hati Muda, Bulan Muda, Lantai Ti Pinky, Antara Bulan dan Wira,
warkah Eropah, upaya dan sumbangan A. Samad Said dalam memperkaya dan memartabatkan kesusasteraan Melayu mendapat penghargaan kerajaan apabila beliau menerima anugerah dalam peringkat antarabangsa menerima hadiah penulisan Asia Tenggara C. Wright Award pada tahun 1979. Datuk A. Samad Said juga dianugerahkan darjah kebesaran negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk dalam tahun 1997 oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka. Untuk Angkatan 50, dalam perubahan yang datang menerjang segala yang cuba menghalang, dalam gulungan ombak yang melimpah berang, maju segera mengejar haluan, Angkatan 50 mula mengembang. Padanya kami menumpukan harapan suci agar mengembang kesusasteraan abadi, agar meninggi menghiasi biru tinggi, agar kekal membiak di hari nanti. Kami, anak-anak Kelana yang sepi dengan irama perasaan yang masyhur nian, ingin mendengar klasik sastra muda yang sedang mengharum di alam remaja, yang sedang menghiburkan insan nostalgia. Selain pengiktirafan dalam bidang sastera, A. Samad Said juga dianugerahkan darjah kebesaran negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk pada tahun 1997 oleh Yang di-Pertua Negeri Sembilan. Okay, saya akan menerangkan tentang kerjaya Datuk A. Samad Said. Bermulanya beliau bekerja sebagai kerani di sebuah hospital umum di Singapura selama 6 bulan. Kemudian beliau bekerja dengan Akhbar Fikiran Rakyat bawah syarikat Ahmad Bostamam di Kuala Lumpur. Kemudian beliau bekerja dengan Akhbar Mingguan Utusan Zaman di bawah Osman Awang. Kemudian syarikat beliau tersebut telah berpindah. Pada 8 Mac 1978, beliau menjadi penolong khas kepada pengarang kumpulan The New Straits Times. Kemudian beliau menjadi ketua pengembangan dalam kumpulan akhbar The New Straits Times. Menggunakan pelbagai nama pena seperti Hilmi, Manja dan juga Mesra. Puisi pertama beliau diberi nama Untuk Angkatan 50. Kemudian beliau menjadi ahli asas, salah seorang daripada ahli asas 50, iaitu Badan Penulis Bergerak dengan slogan Seni untuk Masyarakat. Beliau juga berjaya menghubungkan sastrawan-sastrawan 50-an yang mementingkan tema dan mesej dengan sastrawan yang telah cenderung menekankan nilai dalam kesusasteraan. Novel pertama beliau berjudul Gerhana dan ditukarkan kepada Salina. Profesor A. Tiu dan segelintir sarjana lain mengangkat novel ini sebagai bertaraf antarabangsa. Novel Salina telah diadaptasi menjadi teater oleh dramatis Johan Jaafar dan dipentaskan sempena Pesta Kesenian pada tahun 1986 dan kemudiannya di Singapura. Novelnya Sungai Mengalir Lesu menggambarkan masyarakat Singapura yang menderita akibat perang dan masyarakat Melayu dan Indonesia yang hidup melarat dan menjadi tenaga buruh di Singapura ketika diperintah oleh tentera Jepun pada tahun 1942 hingga 1946. Antara antologi puisi yang dihasilkan oleh beliau adalah Liar di Api, Harapan pada tahun 1973, Daun Semalu Pucuk Paku pada tahun 1975 dan Benih Semalu pada tahun 1984. Akhir sekali saya akan menerangkan mengenai pencapaian-pencapaian Datuk A. Samad Said. Datuk A. Samad Said telah dinobatkan sebagai sastrawan negara disebabkan hasil karya-karyanya yang menarik dan beliau begitu mementingkan ketelitian dan kecermatannya dalam mengarang, menyebabkan karyanya itu sangat mencuit hati serta dipenuhi dengan mesej dan pesanan yang mendalam kepada pembaca. Capaian terbesar A. Samad Said dalam memperkasakan dan memartabatkan kesusasteraan Melayu, beliau mendapat penghargaan daripada kerajaan apabila beliau menerima pelbagai anugerah. Pencapaian terbesar A. Samad Said
dalam memperkasakan dan memartabatkan kesusasteraan Melayu, beliau mendapat penghargaan daripada kerajaan apabila beliau menerima pelbagai anugerah. Capaian A. Samad Said ini telah menjadi satu kebanggaan kepada negara kerana beliau mempunyai bakat yang luar biasa disebabkan teknik-teknik dalam menghasilkan sesebuah karya dan kreativiti di sebalik ideanya membuatkan beliau disanjung tinggi oleh semua masyarakat dan mendapat perhatian daripada kerajaan sekaligus telah mengharumkan nama negara. Perkembangan bidang sastra mula meluas apabila A. Samad Said diiktiraf sebagai sastrawan negara kerana ramai ahli sastra dan pembaca mula tertarik dan gemar akan hasil karya-karya yang diterbitkan oleh beliau, dan nama A. Samad Said masih lagi menjadi sebutan dan dikenali ramai masyarakat. Ya, dan Datuk A. Samad Said, sebenarnya saya gementar. Saya beritahu pada Datuk tadi saya gementar. Bukan kerana saya takut dengan Datuk, tapi sebab saya memandangkan Datuk ni seorang yang disegani dan saya salah seorangnya yang sangat segan sekali berdepan dengan Datuk. Assalamualaikum Datuk. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Sebenarnya buku tu nanti saya nak minta tolong AG berikan kepada saya. Ni antara hasil karya. Terima kasih AG. Hasil karya Datuk A. Samad Said. Ya. Banyak. Pastinya anda pernah bacalah. Paling tidak pun sebuah buku, sama ada anda membacanya Salina, Langit Petang, Lantai Pinky dan banyak lagi. Dan kali ini satu lagi langkah kerana ada beberapa buah buku yang diterjemahkan. Kita nak tanya dalam bahasa Inggeris ya, Datuk? Anda pernah membaca Cinta Fansuri? Dan sekarang ni sudah ada Fansuri's Love ya. Dan juga kita ada buku dari Salina ke Langit Petang. Ini ada Ballad of the Lost Map. Okey, bagaimana tercetusnya idea untuk saya fikir menerjemahkan upaya ini sebenarnya dilakukan dengan penuh sedar oleh ITMN sebenarnya. Dan saya sendiri pun tidak tersangka bahwasanya perhatian diberikan kepada hasil cipta saya. Tapi ini adalah sesuatu yang menggalakkan. Memanglah hasil cipta saya sendiri memang dikenali barangkali di tanah air, tapi tidak sampai ke luar. Jadi apa yang dilakukan oleh ITMN ini cuba mengangkat beberapa buah hasil cipta saya yang dikirakan mewakili. Jadi itulah yang sedang dilakukan dan saya harap dia akan meninggalkan kesan yang baik.